Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, You held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.
my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Wash me white. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now
the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib, hapuskan dosa pelanggaranku. Sebagai penebus, tubuhnya disiksa dan dihancurkan, darah yang mengalir di kayu. Many crowns, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib, hapuskan dosa pelanggaranku. Sebagai penebus, tubuhnya disiksa dan dihancurkan, darah yang mengalir di kayu salib, yang sanggup sucikan, ampun
Ku diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Ketika kami mendengar firman-Mu, 当大家聆听您话语的时候， kami diubahkannya. 我们被转化， Dan kami hidup untuk melakukan kemuliaan nama-Mu. 我们也要活出为了您的荣耀。 Terpujilah nama-Mu Bapa, 感谢主， berfirmanlah. 请对我们说 Dalam 话。 nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 25. 主爱的弟兄姐妹，我们要翻开圣经马太福音25 ayat 章， 45 sampai 46. 马太福音25章45到46节， Nanti kita lanjutkan lagi ayat 50 sampai 51a. 还有呢50到51上半 Demikianlah 节。 firman Tuhan. 神的道是这样说的： Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 从午正到申初，遍地都黑暗了。 Kira-kira jam 3 berseluruhlah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 约在申初，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴各大尼。”就是说，我的神，我的神，为什么离弃我？ Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. 就是耶稣大声喊的时候，就把他的生命交到气就断了。 Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. 忽然殿里的幔子从上到下裂为两半。 Saudara, pernahkah saudara merasa bersalah karena saudara salah melakukan sesuatu atau melakukan dosa? 弟兄姐妹，有没有经历过一种负罪感？就是因为我们犯了罪，感到很愧疚， Perasaan bersalah itu saudara simpan begitu lamanya. 然后我们就在心里藏着那么久那种负罪感， Dan akhirnya saudara merasa bahwa Allah itu jauh dari saudara. 最后你会觉得神离你们很远。 Ketika saudara berdoa 当你祷告的时候， atau saudara beribadah 或者你做崇拜 atau 会的时 saudara 候， melayani Tuhan, 或者服侍神的时候， saudara merasakan bahwa Allah itu pergi meninggalkan saudara. 你好像感觉神离弃了你， Dan saudara makin merasa begitu kotor di hadapan Tuhan. 而你越是感到在神面前你是多么的肮脏， Dan kau tidak diterima olehnya. 而且被神拒绝了。 Pernahkah saudara mengalami perasaan seperti itu? 弟兄姐妹，是否有这种经历？ Saudara, kalau saudara pernah mengalaminya, 要是有的话， saya ingin mengatakan itulah perasaan yang juga ada pada setiap orang. 我要对大家说，这是每个基督徒都拥有的经历， Apalagi setelah melakukan dosa yang tidak berkenan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 特别是已经犯了在神面前知道神不悦纳的罪。 Tapi saya ingin mengatakan satu kabar baik kepada saudara. 但是我要向大家报一个好信息， Saudara-saudara, kabar baiknya adalah tembok pemisah antara Allah dan manusia sebetulnya sudah dirobohkan oleh kematian Kristus di kayu salib. 其实因为耶稣死在十字架上，那与我们隔绝的那个大围墙已经被打破了。 Kalau saudara merasa ada jarak antara Allah dengan saudara, 如果你感觉上帝和你有隔阂的话， seolah-olah terhalang tembok yang tinggi dan tebal, 似乎这个隔阂就好像很大的围墙这么厚， atau ada tirai yang membatasi antara saudara dan Allah. 或者感觉好像有个幔子隔阂我们的与神， Sebetulnya sudah dirobohkan Tuhan. 其实已经被裂开打破了， Akses masuk itu sudah dibuka Tuhan. 其实敞开了大门给我们进去。 Biarlah saudara yakin akan hal ini. 我要大家都很肯定的相信这一点。 Saudara-saudara, bagaimana itu bisa dilakukan oleh Yesus? 这耶稣怎么办到这件事？
Nah, mari kita ikuti kisahnya, saudara. 我们要听听耶稣是怎么经历的。 Sebenarnya, saudara, 其实啊， dahulu hubungan Yesus, hubungan Allah dengan manusia itu intim sekali. 以前当初的时候，神与人的关系 Dan 是非 juga 常亲密的，又亲密又美好。 Tetapi sejak manusia, Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, 但是自从亚当与夏娃违反神的 mereka 命令的时候， mempergunakan kebebasan mereka untuk melawan perintah Tuhan, 他们利用了自己的自由违背神的命令， maka jatuhlah manusia ke dalam dosa. 所以他们人类就掉进罪里。 Itu konsekuensinya merusak relasi yang indah dengan Allah. 后果就是把与神美好的关系 Akhirnya Allah mengusir 打 keluar 破了， mereka. 所以神就把他们赶出伊甸园。 Sejak itu hubungan Allah dan manusia, saudara, tidak lagi bisa intim. 就从那个时候，神与人的关系不再 Karena 亲密， dosa yang merusak. 因为罪破坏了这个关系。 Bagaimana hati Allah tidak sakit, saudara? 那神怎么不痛心呢？ Allah begitu kudusnya. 因为他非常的神圣， Tapi manusia menodai kekudusan Allah dengan melakukan dosa di hadapannya. 但是人类把这个神圣的关系玷污了，就 Allah 因为犯 begitu 罪。 mempercayai manusia. 因为神非常的信任人， Tapi manusia malah mengkhianatinya. 但是人类违背了他。 Allah mengasihi manusia. 上帝爱世人， Manusia malah menantang Allah dalam pemberontakannya. 但是人反而挑战他、违背他、拒绝他。 Saudara, itu sebabnya 之所以 ketika manusia melakukan dosa, 当人类犯罪的时候， ada jarak yang begitu jauh antara Allah yang kudus dengan manusia itu. 变成与神圣的神有一个大 Ada 的隔 tembok 阂， yang tebal yang menghalangi keberadaan manusia dengan Allah. 变成有一个高大的墙，很厚的，就是把人与神隔阂。 Namun saudara, 但是弟兄姐妹， Allah masih memberi kesempatan manusia untuk datang kepada Dia. 上帝还仍然赐给人类机会来到他面前。 Saudara, saat orang Israel sangat membutuhkan pengampunan dari Tuhan, 当以色列人非常需要上帝的赦免的时候， Tuhan memerintahkan mereka untuk datang ke bait Allah. 神要他们来到圣殿里， Di sana, saudara, 在那里呢， orang Israel bisa memohon pengampunannya, 以色列人可以向他恳求赦免， khususnya pada hari raya pendamaian 尤其是就是在赎罪日。 atau biasa yang disebut dengan hari raya Yom Kippur. 这个 Yom Kippur 的意思就是赎罪节， Nah, ini diadakan setahun sekali di bait Allah. 是一年一度在圣殿里举办的圣节。 Saudara-saudara, bait Allah adalah simbol keberadaan Allah. 圣殿就是神存在或者同在的象 Di 征。 bait Allah ini terbagi 3 ruangan. 这个圣殿的这个布局有3大部分。 Ruangan yang pertama disebut pelataran luar. 第一是外面的，叫做外院。 Di pelataran luar ini bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang berada. 在这个外院呢，可以成千上万的人在那里集合， Termasuk orang-orang kafir yang percaya kepada Allah. 包括相信上帝的外邦人。 Kemudian ada ruang yang kedua disebut ruang kudus. 第二段就是有一个叫做圣所的 Di 地方， sinilah seorang imam besar yang telah ditunjuk untuk masuk mengadakan ritual 这里 agama. 这里就是被选好的大祭司可以进去进行这个一些宗教的仪 Tapi 式， masih ada ruang yang ketiga, saudara. 但还有第3个部分， Ini namanya ruang kudus. 就是叫做至圣所。 Saudara-saudara, Allah berdiam di dalam ruang kudus ini. 至圣所是上帝所在的地方， Antara ruang kudus dan ruang maha kudus tadi terpisah oleh tirai yang besar dan tinggi. 在这个圣所和至圣所有一个又高又大又厚的幔子来隔阂。 Saudara, tirai tebal ini menyimboliskan 这个很厚的幔子象征什么呢？ bahwa keberadaan Allah benar-benar berbeda atau berjarak dengan umat Israel. 就是象征着神的存在，真正的与以色列人是有大隔阂的，完全不一 Allah 样 yang 的。 kudus tidak sembarangan bisa menerima orang-orang Israel yang jatuh dalam dosa. 这意味着圣洁的神不随便的可以接受犯罪的以色列民。
Allah hanya mengizinkan setahun sekali satu orang masuk ke dalamnya. 上帝只允许一年一 Berhadapan 度， dengan dia. 一年一度只有一个人可以 Orang 进 itu 来 adalah 与他面对面， imam besar. 这个人就叫做大祭司。 Saudara sekarang saudara bisa bayangkan perasaan hati seorang imam besar. 弟兄姐妹可以想象一个大祭司的心情， Setelah ia mendapat penunjukan dari majelis keagamaan. 当他被一些宗教领导定为大祭司的时候， Ia harus mempersiapkan dirinya. 他要好好预备自己， Pikirannya, 他的心思、 perkataannya, 他的言语， hatinya 还有他的心， dijaga betul-betul agar tidak berbuat dosa. 要好好的保守，不要去犯罪。 Dan pada waktu hari pelaksanaan itu tiba, 那赎罪日当天临到的时候， begitu memasuki ruang kudus, dia sudah takut dan gentar. 他一踏进圣所，都已经心里 Pada 战兢 waktu 了。 dia mau masuk ruang maha kudus, 甚至他要踏进至圣所的时 dia 候， harus menyibakkan tirai yang memisahkan itu. 他要揭开这个幔子， Lalu dia melihat di dalamnya 然后要往里面看， tabut perjanjian dengan peralatan-peralatan dari emas, saudara. 还有一些金属的工具，在那里有法柜 Dia，harus melangkah masuk. 他要慢慢的步入 Keheningan ruang maha kudus 这个至圣所的寂静， menimbulkan kehadirat Tuhan. 象征的神的存在， Ketenangannya menunjukkan keagungan Tuhan. 就是非常紧张的、非常寂静的 Dia 显 salah 现 sedikit 神的。 saja, kematian akan datang padanya. 他一犯小小的错，他就会死掉， Lalu dia maju lebih dalam lagi. 所以他又一步的再走进去。 Dia membawa darah anak domba atau lembu. 他带着的是血，就是公羊或者公牛的血。 Lalu dia harus mengusap darah itu dan memercikkannya tepat di atas, tepat di depan tabut perjanjian. 然后他要用这些血磨一些东西，然后要撒在这个法柜刚刚好法柜面前的地上。 Darah itu dipercikkan ke tanah, ke lantai. 当这个血洒到地上的时候， Kenapa harus darah, saudara? 为什么要血呢？ Allah sendiri yang mensyaratkannya. 因为上帝自己是要有这个条 Darah 件， itu menyimbolkan ada kurban kematian yang telah terjadi. 因为流出来的血象征着有牺牲的祭物。 Dan ini sebagai pembayaran atau penebusan dosa yang dilakukan Israel. 这就是要还清以色列民犯罪的代价。 Ibrani 9 ayat 22b mengatakan, 希伯来书9章22节下半节这么说： tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 若不流血，罪就不得赦免了。 Darah domba dipercikkan. 这个公羊、山羊的血洒 Domba 掉 itu 了， telah disembelih. 就意味着这个山羊已经被杀了。 Tanda satu kematian telah membayar penebusan salah orang Israel. 这象征着有一个死亡来为以色列民的罪做代价。 Setiap kali dosa ingin diampuni, 当每一个罪要被赦免的时候， Allah mensyaratkan adanya penumpahan darah. 上帝给他们的条件就是要流血。 Saudara jangan dipikir Allah itu orang yang sadis, saudara. 弟兄姐妹，你不要想象上帝是这么残酷， Sama sekali tidak. 他不是残酷， Tapi ini adalah bayang-bayang yang Allah mau katakan. 但就是这个他要说真正道理的一种影子， Ini hanya sekedar bayang-bayang 这才是一些影子。 yang nanti realitasnya atau kenyataannya akan ada anak domba Allah yang disembelih. 为什么这样做影子呢？因为事实上有上帝的羔羊会被谋 Yang 杀， mati untuk mengorbankan nyawa bagi seluruh umat manusia. 他要死掉，牺牲自己是为了世界上的人。 Anak domba Allah itu bernama Yesus Kristus. 上帝的羔羊名叫耶稣基督。 Saudara-saudara, bayang-bayang ini berlangsung 1500 tahun. 弟兄姐妹，这种所谓的影子进行了1500年， Selama itu orang Israel menunggu kedatangan Sang Mesias. 就是在这么长的时间，以色列民盼望着弥赛亚的到来。 Tapi ketika Mesias itu datang, 但是弥赛亚到来的时候，
Mereka justru tidak memahami bahwa itu Mesias yang sejati. 他们却不懂这是真正的弥赛 Bahkan 亚， mereka dengan penuh kebencian menangkap dan menyalibkannya. 而且他们呢以怨恨的心来抓住他，来钉他十架。 Saudara, inilah tragedi manusia. 弟兄姐妹，这是人类的悲剧。 Yesus mereka salibkan. 耶稣他们钉十字架， Padahal dia tidak melakukan dosa satu kali pun, saudara. 其实他一次也没犯罪， Saudara, ia tidak pernah berdusta. 他不曾说谎， Dia tidak pernah mencuri. 他不曾偷窃， Dia tidak pernah menipu. 他不曾欺骗 Dia 人， tidak pernah menyalahkan uang orang lain atau uang institusi. 他不曾挪用人家或者机 Dia 构的 tidak 资 pernah 金， berpikiran jahat. 他没有邪恶的 Dia 思 tidak 想， pernah berzina. 他没有犯奸 Dia 淫， tidak pernah sombong. 他永不骄 Dia 傲， tidak pernah membenci orang 他 lain. 不曾怨恨别 Dia 人， tidak pernah membunuh. 他不曾杀害人， Dia tidak pernah melakukan satu dosa pun. 他一次罪也没有犯过。 Tapi ironinya justru orang yang begitu suci mereka tangkap dan mereka tuduh. 但是非常讽刺性的就是这么圣洁的人、很洁净的人，他 Lalu 们 mereka 抓到， sepakat rame-rame salibkan dia. 然后大家都喊着说要钉他十架，钉他十架。 Tapi tahukah saudara, 但是弟兄姐妹是否知道， Allah yang maha kuasa itu 那个全能神， bekerja dalam setiap kesalahan manusia. 他就印着人类的错 Ketika 误，一 mereka 直进行他 menangkap 的 sang 工作 juru。selamat 当人家抓住救 dan 赎主的时候， menyalibkannya, 被他钉十字架， Allah mengatur semuanya itu 让他钉十字架的时候，上帝 untuk 做计划， mewujudkan rencana penebusan manusia 一直成全他救赎人类的计划。 yang sejak 1500 tahun yang lalu hanya merupakan bayang-bayang saja. 这1500年以来只是影子的东西。 Yesus seolah-olah menjadi imam besar yang masuk ke hadirat Tuhan. 耶稣似乎成为就是进到至圣所的大祭司， Tapi bukan di bait Allah, 但不是在圣殿里面， melainkan di hadirat Allah di kayu salib. 而是在神的宝座上，他前 Dia 往在 membawa 十字架 darah 上， penebusan. 他带着赎罪血， Tapi bukan darah domba yang cuma bayang-bayang. 但不是山羊的那种影子上 Melainkan 象 dia 征性的血， meneteskan darahnya sendiri. 而他流着自己的血， Darah yang kudus. 圣洁的血， Darah yang berkuasa. 有全能的 Darah 血， yang mampu membayar semua hukuman manusia. 能够偿还一切人类犯罪的血。 Saudara, saat itulah 就是在那个时刻， dia menjadi imam besar di kayu salib. 他成为了十字架上的大祭司。 Itulah sebabnya dia berteriak kepada Bapa. 这就是为什么他会喊着、大喊着 Eli, 说 Eli, lama sabachthani.：“ 他说，以利以利，拉玛撒巴各大尼。” Saudara, dia menjerit karena dia ditinggalkan oleh Bapa. 他大喊叫着，因为上帝离弃的他。 Saudara, di dalam kekekalan dia selalu bersama-sama dengan Bapa. 弟兄姐妹，在永恒当中，耶稣总是跟阿巴父在一起。 Satu-satunya dia terpisah dengan Bapa di dalam waktu adalah saat dia menjerit, Eli, Eli, lama sabachthani. 在其中永恒中，他有一个时刻跟上帝隔阂，就是当他喊叫说：“以利以利，拉玛撒巴各大尼。” Saudara, Bapa bukannya tidak setia kepada Yesus anaknya. 父神不是不忠心于他的独生子耶稣， Bapa bukannya membenci anaknya. 父神不是怨恨他的儿子， Tapi karena anaknya mau memikul seluruh dosa manusia. 但因为他的儿子愿意承担人类所有的罪， Allah yang kudus itu tidak sanggup melihat kekotoran, dosa yang ditanggung oleh anaknya. 所以圣洁的神完全无法在接触那种肮脏、那种污 Maka ia 秽， memalingkan wajahnya. 所以他就背开了脸。 Dan saat itulah Yesus berteriak, mengapa Allahku engkau meninggalkan aku? 就是在那个时刻，耶稣喊叫说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？” Saudara, ini sama dengan seorang anak kecil yang terpisah oleh ayahnya di tengah-tengah keramaian pasar. 这就是好像一个小孩子，就是离开了他父亲，就是在很热闹的集市里， Dia memanggil dan menjerit. 他一直 Nama 喊叫 ayahnya 喊叫他的父亲的名字。 Ketika dia melihat ayahnya,
当他看见爸爸的时候， ayahnya menoleh kepada dia. 爸爸就回头看见 Yang 他。 diharapkan ayahnya cepat-cepat berlari ke arah dia. 他希望的是爸爸赶快跑向他， Tapi betapa terkejutnya anak ini 但是他非常的惊讶， ketika justru ayahnya memalingkan wajahnya dari dia. 因为爸爸背开了脸， Lalu berjalan pergi meninggalkan dia. 回头就离弃了他。 Saudara, ini adalah kehancuran atau kepahitan jiwa yang dialaminya. 这就是他所感受到的非常的苦难 Seperti 的感 itulah 觉， perasaan manusiawi Yesus ketika ditinggalkan oleh Bapa. 就好像这种感觉，耶稣所承担的，当神离弃他。 Tapi Yesus tahu, 但是耶稣明白， jikalau ia ingin menjadi penebus salah manusia yang berdosa, 如果他要成为罪人的赎罪祭， segala penderitaan itu harus ditanggungnya. 一切苦难他都 Agar 要 setiap 承担， manusia yang percaya kepadanya tidak perlu menanggung lagi. 好让每个信他的人不用承担这一切。 Disitulah dia bertindak sebagai imam besar agung kita. 就是在这个时刻，他成为了我们圣洁的大 Dia 祭司， maju, saudara, ke hadirat Tuhan. 他步入神的宝座 Dia 前， menaikkan doa. 他祷告。 Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 他向他的阿爸父祈祷说：“父啊，赦免他们， Dia 因为他们 memohon 所做的 pengampunan 他们不 dosa 晓得。”他请求赦 buat 免， manusia yang memberontak kepadanya, 赦免谁呢？就是违背他的人类， namun yang sangat dikasihinya. 但是他又是非常爱的人类。 Saudara, Alkitab mengatakan, 弟兄姐妹，圣经记载说 dan lihatlah,：“ 看吧， tabir bait suci itu terbelah dua, Huran. dari atas sampai ke bawah. 忽然殿里的幔子从上到下裂为两半。” Saudara, ketika dia telah menjalankan fungsinya sebagai imam besar 弟兄姐妹，当他成为了这 dan 个大祭司 memohon 的， pengampunan pada Bapa, 他请求了，向父神请求， tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. 所以呢，这个殿里的幔子就是从上到下裂为 Itu 两半。 berarti, saudara, 这意味着 penebusan yang dilakukan oleh Yesus diterima oleh Allah Bapa. 耶稣基督做的救赎工程已经被接 Allah 纳了。 Bapa menyobek, saudara, batasan jarak antara dia yang kudus dengan manusia yang berdosa. 父神就把隔阂他、离弃他与罪人的这个幔子裂开了。 Akses masuk itu dibuka Tuhan selebar-lebarnya. 所以耶稣也敞开了大门，让我们可以直接往父神那里通过。 Saudara, dalam pikiran saya, 在我的脑海中， ini sama dengan desa tertinggal 这好像就是非常落后的一个小 yang 村 penduduknya menanti-nanti akses internet masuk ke desanya. 这个村民呢一直盼望着有这个印特网的网 Tapi 络进去， bertahun-tahun tidak ada yang bisa mengakses supaya masuk. 但是长年累月的没有人家给他们那种信号。 Sampai satu kali ada yang membangun menara satelit untuk membuat akses WiFi itu masuk. 甚至一直到有一天，人家就做了这个卫星塔，使得那个 Setelah 网络可以进去。 setelah diumumkan bahwa WiFi itu sudah masuk, 然后通知大家这个可以使用了，这个无线网可以使用 semua 了。 orang menghidupkan gadgetnya 大家都打开这个玩意儿， dan mereka gembira sekali. 非常的兴奋。 Terhubunglah gadget mereka dengan internet. 然后呢，因特网也可以到了他们的手机上。 Sekarang jarak antara dunia dengan desa mereka yang tertinggal itu tidak ada lagi. 所以这个就变为世界与他们小村的距离没在了。 Tapi saya juga ingin menggambarkan pada saudara. 但是我也要描述给大家， Andai kata ada seorang anak remaja yang memberontak pada ayahnya. 比如说有一个少年人，他就是违反了他爸 Dia 爸， melawan ayahnya. 他就抵抗了爸爸， Lalu dia pergi ngabur dari rumah ayahnya. 然后他就走开了，逃避他爸爸 Dia 的家。 berkata, aku tidak akan menginjak rumahmu lagi. 他跟爸爸说：“我永不再踏入这个家里。” Saudara, bertahun-tahun dia hidup
di dalam kekotoran dosa, 然后他就在犯罪的氛围 di 中 dalam 生活 ketidakbenaran. 好几年 Dan 不 menjadi 正当的 kriminal. 生活、不正义的生活冒犯。 Satu kali di dalam keputusasaan dia, 有一天在沮丧当中， dia ingat 他记 orang 得 yang sungguh-sungguh mengasihi dia cuma satu, bapaknya. 真正爱他的人只有一位，就是他父亲。 Tapi dia sudah tahunan meninggalkan bapaknya. 但是他离开爸爸已经好多年了。 Sempat dia sekali pulang, 2 kali pulang melihat rumah bapaknya. 有一两次他回家， Pintunya selalu 看看。 tertutup rapat-rapat. 然后看见那个大门都是封住。 Tapi satu kali dia putuskan untuk pulang lagi ke rumah bapaknya. 但是有一天，他就决定再次回到 Dan 爸 dia 爸家里。 mendapati pintu itu terbuka lebar-lebar. 他发现那个大门敞开， Saudara, dia terharu sekali. 他非常感动， Dia tahu hati bapaknya. 因为他知道父亲的心。 Pintu yang terbuka menyimboliskan pulanglah nak. 敞开的大门 Papa，这个象征着你回来吧， mengampunimu. 儿子回来，爸爸等待着 Saudara, 你。 itulah simbolis pada waktu tabir bait Allah terbelah menjadi 2. 这种象征就是当这个店里的幔子裂为两半， Ini merupakan kabar baik buat engkau dan saya. 是一个对你和我都是大好的信息。 Saudara, dengan demikian, 因为这样的话， hati Allah selalu terbuka bagi orang berdosa datang kepadanya. 上帝的心总是为犯罪的人敞开，随时随地可以回到他面 Kalau 前。 ada perasaan tidak layak, 如果感到不配的话， kalau ada perasaan Allah tidak menerima, 如果感到上帝 kalau ada 也许不 perasaan 接 bahwa 受， Allah tidak akan mengampuniku lagi, 或者上帝永远不会再赦免我了， itu bukan perasaan Allah. 这不是上帝的感觉， Itu tuduhan iblis yang membuat saudara menjauh dari Allah. 这是魔鬼欺骗你，让你远离神。 Saudara, saya prihatin sekali. 我是非常心疼的。 Belakangan ini ada beberapa pemuda, anak-anak Tuhan, yang merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. 最近有好几个年轻人，他感觉自己非常污秽，就是不配的来到神面前。 Ia telah melakukan dosa yang ditutup rapat-rapat sekian lama. 他就藏着他自己感觉是大罪。 Dan pada waktu teman-temannya mengetahui dan mengejek dia, 当朋友们知道而且侮辱他，为了这个罪侮辱他的时候 hancurlah hatinya， 他就心粉 dan 碎 dia 了。 merasa Allah pun tidak sayang sama dia. 他感觉神也不会再爱他了。 Lalu apa yang dilakukan oleh pemuda-pemudi seperti ini, 所 saudara? 以这些年轻的男女，他们又怎么做呢？ Menerjunkan dirinya dari lantai sekian puluh dari kampusnya, mati bunuh diri. 他们就从学校的几十楼跳下来自杀， Sayang sekali. 就是非常遗憾。 Anak-anak muda ini tidak mengerti hati Tuhan. 这些年轻人并不明白神的心， Kematiannya di kayu salib 他在十字架上的死， telah merobek tirai itu. 已经把大幔子裂为两半， Sehingga siapapun engkau dan saya, 使得不管你和我是 dosa 什么样 apapun 的 yang 人， kau perbuat dan aku perbuat, 不管你和我犯了哪些罪， betapa menjijikkannya, 不管我们有多污秽， telah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib. 已经被耶稣基督在十字架上还清了。 Hargai pengorbanannya. 我们要珍惜他的牺牲， Bukan dengan emas perak barang fana kita ditebus oleh Yesus. 耶稣赎我们的罪，不是用金银还有珠宝 Tapi，dengan jiwanya sendiri. 而是用他自己的生命。 Kalau engkau mengerti ini, 如果你明白这一点， kau tidak akan mengambil tindakan nekat seolah-olah engkau hidup sendiri dan tidak ada yang menyayangimu. 你永远不会就是非常果断的感觉，你的生命就是你孤零零的一起去面对，没有人爱你。 Saudara, kita boleh kehilangan segalanya. 我们可以失去一切， Kekayaan kita, 我们的财富、 kesehatan kita, 健康 orang-orang yang dekat dengan kita. 我们周围的人。 Tapi selama kita masih mempunyai Yesus, 但当我们还拥有基督的时候， kita masih punya segala-galanya. 意味着我们还拥有一切， Karena dia adalah sumber pengharapan kita. 因为他们是我们盼望的 Dan masa 源 depan 头， kita. 因为他是我们未来的源头。 Bahkan ketika kita merasa hidup kita sudah habis, 甚至当我们觉得自己的生命，我是糟糕的完了， Yesus masih merajut
masa depan kita. 耶稣还是知着我们的未来， Dialah imam besar agung kita yang tidak pernah meninggalkan kita. 他就是一刻也不会离弃我们的大祭司。 Saudara, ini mengingatkan kita pada Ibrani 4 ayat 14. 弟兄姐妹，这让我们可以记得希伯来书4章14节。 Penulis kitab Ibrani mengatakan demikian. 希伯来书的作者这么说 Karena： kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita itu. 我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。 Saudara, baru-baru ini ada selebritis Indonesia yang berpindah iman ke agama lain. 弟兄姐妹最近有一个印尼的名人，他转到其他的宗教去。 Saya tidak ingin menjelek-jelekan karena itu hak dari seseorang. 我不要破坏他的名义，因为这本是他的权利。 Saya mungkin menerka setelah perceraian dengan istrinya yang membuat dia shock. Akhirnya dia merasa dia perlu pindah agama. 我想想，也许是因为他因为跟妻子离婚的打击太大，所以他被震撼了，就这样转教。 Saya cuma mau mengatakan, 我只是想这么说， barangkali dia selama ini tidak mengenal siapa Yesus juru selamatnya. 也许他一直以来都没有认识好耶稣基督他的救赎主到底是谁， Sehingga dia tidak berpegang pada pengakuan imannya. 使得他就没有持定他所承认的这个 Itu 道。 sebabnya kita perlu beriman karena kita mengenal beliau. 这是为什么我们的信心的基础应该是我们的对耶稣的认识。 Saudara, kalau saudara tahu siapa Yesus, 如果你真的明白耶稣是谁， ibarat saudara seorang investor, 就好像你是一个投资家， di tangan saudara ada saham blue chip yang luar biasa tuh saham yang paling menguntungkan. 你有这个 blue chip 的股票，就是非常有价值的。 Masa sih saudara mau jual dengan saham-saham recehan yang gocapan saudara? 难道你要换这个非常有价值的股票， Nilai 换为这 tukarnya 个 saja udah tidak seimbang. 你愿意去换那些廉 Dividennya 价 juga 的 tidak 吗？ seimbang. 不可能，因为不相称。 Orang yang mengenal dengan benar investasi akan tertawa dan berkata, kamu mengharapkan saya menukar, gila kamu. 这个投资者真正明白投资的人，这个很内行的人，要他这样换，他会说你疯了，你要我这么做，这个价值根本不相称。 Saudara, ketika engkau menukar Yesusmu 当你把你的耶稣 dengan 换给别的， siapapun, 不管与谁 engkau 换， sedang menukar batu diamond, batu berlian dengan batu koral, 你 saudara. 正在替换的是谁呢？一个钻石跟一个小石头， Dialah juru selamatmu yang benar. 他是你真正的救赎主， Dia tidak menuntut persyaratan apa-apa. 他不要求什么， Dia tidak berkata lakukanlah Taurat. 他没有说你要进行律 Jangan 法。 berzina. 你不要说 Jangan 不犯奸淫 berdusta. 不 Jangan 说谎 membunuh. 不要 Jangan 谋 iri 杀 hati. 不要嫉妒， Tidak ada yang sanggup. 没有人做到。 Ribuan tahun Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada orang Israel. 10条律法几千年已经赐给了以色列人， Cuma membuktikan satu hal. 只是证明一件事， Mereka tidak sanggup menjalankannya. 没有一个人能做到。 Ketidaksanggupan mereka membuat mereka butuh seorang juru selamat. 他们的无能使得他们需要救赎主。 Siapa? 谁是救赎主？ Imam besar agung yang berteriak Eli Eli lama sabachthani. 就是那个圣洁的大祭司，就是那个喊着 Imam 以利 besar 以 agung 利 yang 拉玛撒巴 berkata, 各达尼， Bapa ampunilah mereka. 就是那个大救赎主，那个大祭司说 Seluruh：“ 父啊， tuntutan 赦免 Taurat 他们。”就是一切的律法的条 Yang 件， gagal kita laksanakan 我们无法做到的， telah dibayar lunas oleh Yesus 已 Kristus. 经被耶稣基督还清了。 Gratis anugerah itu. 这个恩典是免费的。 Saudara, yang dia minta adalah percayalah kepadanya. 弟兄姐妹，他要求的只是 Just 相信他， believe. 相信就够了。 Masih engkau kurang hargai?
你还不珍惜吗？ Masih berkata aku nggak percaya cuma Just Bill bisa diselamatkan. 你还要说啊，只是要我 Engkau mau tukar 信 dengan 他 usaha 这么容易 agamamu. 你不要为我的劳累来换来吗？ Berdoa banyak-banyak. 你不叫我多 Berpuasa 多祷告，你不要 banyak-banyak. 叫我多多 Memberi 进食 sedekah 吗？ banyak-banyak. 你不要叫我多多 Lakukan 捐 kebaikan 款吗？ banyak-banyak. 你不要叫我好 Sucikan 好 dirimu 做善事 banyak-banyak. 吗？洁净自己吗？ Engkau dan saya akan jatuh pada satu titik yang sama. 你和我就会堕落在同样的一个洞里， Frustrasi. 就是沮丧， Karena kita tidak mungkin melakukan itu. 因为我们完全不可能把一切都做好， Karena kita orang berdosa. 因为我们本是罪人。 Yesus berkata, serahkan dosamu kepadaku. 耶稣对我们说：“交上 Aku 你 telah 的罪孽， memikulnya di kayu salib. 我会把它承担在十字架上。” Saudara, mari kita perhatikan iman besar yang kita punya. 所 Kata 以 ayat 我们要 ke-15. 所以我们要关注第15节说的，我们拥有的大祭司， Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. 我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱， Sebaliknya sama dengan kita. 而且他是跟我们一样的，与 Ia 我 telah 们一样。 dicobai. 他曾反世受过试探， Ia pernah digoda oleh iblis. 魔鬼撒旦已经试探过他。 Ia jadi manusia dan hidup di planet bumi yang sama dengan kita. 他身为人，活在同样的地球， Ia mempunyai darah dan daging sama dengan kita. 他有血有肉，就像我们一 Ia 样。 mempunyai logika dan emosi sama dengan kita. 他有逻辑的思想，有感觉，有 Ia 感 bisa 受，跟我 ngantuk 们一样。他会 Ia bisa lapar. 打瞌睡， Ia 他会 bisa 饥饿 haus， 他会口 Ia 渴， bisa lelah. 他会累， Ia bisa marah. 他会生气。 Ia juga punya nafsu birahi. 他也有这个 Sama dengan 性方 kita. 面的欲望，跟我们一样。 Bedanya apa? 什么不一样呢？ Ia dicobai namun ia tidak berbuat 他 dosa. 被试探，但是他不犯罪。 Sekarang saudara sadar, 那你可以 kenapa dia 醒悟 perlu 到， jadi manusia? 为什么他需要成为人， Supaya dia bisa menunjukkan kepada kita, dia sama dengan engkau dan saya. 好让他可以给我们显现，他 Dia 与 juga 我们 pernah 是一样的 dikhianati.。他也被 Dia 人 pernah 诽谤， dihina. 他被人 Dia 出 pernah 卖、 ditelanjangi. 侮辱、被 Dia 剥光 pernah 衣服， disiksa begitu rupa. 他被虐待的不是样子， Tapi dia tetap tidak berdosa. 但是他还是不犯罪。 Saudara, ini juru selamat yang luar biasa. 这就是非常了不起的救赎主， Tidak cuma omon-omon. 只是说罢了。 Dia buktikan kasihnya sampai ke kayu salib. 他在十字架上证实了他的爱。 Saudara, kalau kita jatuh lagi di dalam dosa, 弟兄姐妹，要是我们再犯罪， jangan pikir Allah tidak bisa memaklumimu dan memaklumiku. 不要说上帝根本不会原谅我、体谅我， Karena dia pernah jadi seperti engkau dan aku. 因为他跟我们一样，他感受过这些事情。 Bedanya karena ketaatan di dalam Allah dia menang. 区别就是因为他顺服神，他胜过了试探。 Kalau saudara mau usaha, 如果你我要努力， katakan dalam satu bidang import export. 比如说就是在一个方面的进口出口， Saudara perlu belajar dari eksportir importir yang ternama. 当然你要掌握这个进出口，你要向专家学习， Itu normal bukan? 这正常吧？ Kita juga buka YouTube, kita pelajari. 我们看 YouTube 的时候，我们也可以 Tapi 学到东 bodohlah 西。 kita. 但是我们是多么 Kalau kita 的 belajar 愚 dari 蠢。 importir eksportir yang sudah bangkrut. 那如果我们向这个已经倒闭的进出口 Dia 商， sendiri tidak bisa mengelola Syesi. perusahaannya. 他自己都管理不好 Maksud，kita belajar dari dia? 我们不可能向他学 Kalau 习。 Yesus tidak bangkit, jangan belajar dari Yesus. 如果耶稣不复活的话， Dia 我们就 sama 不 dengan 用 nabi 向 yang 他学 lain. 习，因为他跟其他的 Kalau 先 Yesus 知一样。 tidak pernah menang atas dosa, jangan belajar dari Yesus. 要是耶稣不曾胜过 Sama dengan 罪 yang 恶 lain.，那我们就不用向他学习，因为他跟别人没 Tapi 有两样。 Alkitab mengatakan dia imam besar agung kita. 但是这里说 Tahu apa yang kita alami. 他是尊荣的大祭司，他 Karena 明 dia 白我 pernah 们所经 merasakan 历的， kelemahan-kelemahan kita. 因为他也体恤过我们的软弱。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， G.C. Ryle, seorang pengkhotbah juga teolog dari UK abad 19 populer berkata demikian. 弟兄姐妹，在英国大概19世纪有一个 G.C. Ryle， 他就是大神学家，也是讲道家。 Jesus Christ is not only the Son of God mighty to save,
他 but 说 the Son of Man able to fail. 耶稣基督不仅是具有拯救大能的上帝之子，他也是有感知的人类之子。 Dalam bahasa Indonesia dikatakan Yesus Kristus bukan hanya anak Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan. 耶稣基督不仅是具有拯救大能的上帝之子， Tapi juga anak manusia yang dapat merasakan perasaan-perasaan kita. 他而且也是有感知能力的人类之子。 Saudara jangan merasa pernah ditinggalkan Allah. 弟兄姐妹，不要感觉神离弃你， Itu cuma perasaanmu. 这只是你不对的感觉。 Dosa yang menghalangi Allah dengan kita telah dihapus oleh Yesus. 因为隔阂我们与神的那些罪已经被上帝主耶稣基督还清了。 Justru pada waktu kita merasa tidak layak, kita harus datang pada Beliau. 就是因为我们觉得不配，我们才要来到他的宝座前。 Justru pada waktu kita sedang lemah, kita perlu datang pada Beliau. 就是当我们觉得自己软弱的时候，我们要来到他的面前。 Justru pada waktu kita jatuh dalam dosa yang merasa begitu terpuruknya kita datang pada Beliau. 就是当我们掉进罪里，我们感到自己糟糕的时候，我们要来到他的面前。 Allah yang tinggi dan kudus itu 因为圣洁的、高 begitu 深的神 dekatnya dengan kita. 是与我们非常亲近的。 Tinggal tutup mata kita, 我们只是闭上眼 lipat 睛 tangan kita, 合上手， lalu kita berkata, 我们就对他说 Bapa,：“ 父神， aku lelah, 我好累，好累， aku jatuh, 我跌倒了， aku membutuhkanmu. 我好需要您。” Allah yang kudus dan maha kuasa kita bisa panggil Bapa. 圣洁的神、全能的神，我们有资格叫父神。 Dan di sebelah Bapa, di sebelah kanan Bapa itu duduklah imam besar agung kita yang bernama Yesus. 而且在阿巴父上帝的右边坐着我们的尊荣的大祭司 Dialah 耶稣， pengantara kita. 他就是我们的桥梁， Dialah yang akan mengabulkan doa kita kepada Bapa. 他会成全我们的祷告， Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. 他甚至知道我们的软弱。 Saudara, satu sore sebuah mobil mewah berhenti di lapangan parkir sebuah panti asuhan anak. 弟兄姐妹，有一个下午，一个豪华的车辆停在一个孤儿院的前面， Kemudian supir turun dan membukakan pintu sebelah kiri dan sebelah kanan di bagian belakang. 然后司机下来就把后面的左边和右边的门打开， Lalu turunlah sepasang suami istri tengah baya. 然后有一对中年夫妇下车了， Mereka datang dengan satu maksud, 他们来的目的只有一个， ingin mengadopsi seorang anak karena di dalam pernikahan mereka yang sudah puluhan tahun tidak dikaruniakan anak satupun. 就是因为他们结婚好几十年了，但是没有孩子，所以他们要来领养一个孩 Saudara, 子。 kedatangan mereka telah ditunggu oleh kepala panti asuhan. 这个孤儿院的主管已经等待着他们的到来， Lalu cepat-cepat kepala panti asuhan menyambut mereka. 然后这个管理人就赶快的迎接他们。 Saudara, sang bapak berkata, Suster, 弟兄姐妹，这个丈夫对他们说护士啊， sebagaimana yang telah saya katakan lewat telepon, 我在电话上也已经说好了， kami bermaksud mengangkat seorang anak. 我们要领养一个孩子， Biarkan dia hadir dalam rumah tangga kami. 我们要让他存活在我们的家中。 Saudara suster itu berkata, saya jelas Pak, saya tahu. Terima kasih, yuk ke ruang tengah. 然后这个组长护士就对他说：“我们明白，我们非常明白。来，我们到客厅里。 Di aula tengah itu sudah dikumpulkan anak-anak yatim piatu, saudara. 在大厅里呢，已经聚集了这些孤儿的 Jumlahnya 孤儿， kira-kira ada 20-an orang. 大概有20多位。 Lalu mereka duduk melingkar. 他们就围着坐在一起。 Setelah kepala panti asuhan mempersilakan bapak dan ibu itu duduk, 然后主管已经请这个两夫妇坐下的时 kepala 候， panti asuhan berkata, ayo anak-anak kenalkan diri kalian. 主管就说：“好啊，小朋友，请你们自我介绍。” Saudara, tentu saja perkenalan anak-anak itu macam-macam nadanya. 当然，这些孩子做自我介绍就有各种各样的风格。 Ada yang lugu,
有的时候非常单纯 ada yang 的， lucu, 有的可爱， ada yang pemalu, 有的时候非常害 nggak 羞 ada 的 yang，malu-maluin. 有的也是就是出丑的。 Saudara-saudara, suami istri itu menaruh perhatian sembari berdoa. 然后这对 Tuhan, yang mana yang kami harus pilih? 然后这对夫妇呢，就是一边跟他们认识他们，就是一边祷告，主啊，我们应该选择哪一位？ Ada beberapa yang sangat menarik. 有好几位是非常可爱， Ada beberapa yang rasanya cerdas sekali. 有的是非常有吸引力，有的非常聪 Tapi 明。 setelah orang terakhir, anak terakhir memperkenalkan diri, 一直到最后的一个小孩，他自我介绍之后， masuklah seorang gadis kecil. 忽然有一个小女孩进 Umurnya 来， kira-kira 6 tahun. 大概6岁的小女孩 Berjalan dengan tongkat menyeret-nyeret sebelah kakinya. 她就拖着一只腿， Dia 用着拐 tertunduk 杖 terus, 走过来。 lalu duduk. 然后他就拖着脚，然后他到了座位，他坐下来， Saudara melihat gadis ini, 然后看见这个小女孩的时候， sang suami, sang bapak berkata kepada kepala panti, 这个做丈夫的就对主管说 Suster, kenapa anak itu?：“ 护士啊，这个孩子怎么了？ Dia polio pak sejak lahir. 他是因为患了这个瘫痪，所以他从一出生就是腿缺， Dia cacat. 他是残废的。 Siapa nama anak itu, suster? 护士啊，这个小孩儿什么名字？ Namanya Harum Lestari, Pak. Tapi kami biasa memanggil dia si Pengkor. 他叫 Harum Lestari， 但是我们平时叫他瘸子。 Kemudian bapak itu berbicara dengan istrinya. 然后这个丈夫就对妻子跟妻子商量事情， Seolah-olah sedang merundingkan sesuatu yang penting. 就好像商量着一个重大的问题。 Setelah itu dia berkata kepada kepala suster, 然后他就对主管说 Suster, 护士啊， kami memilih Harum Lestari. 我们选中的是 Harum Loh, Lestari。 jangan Pak, 不要不要， si Pengkor itu akan tetap cacat, nggak bisa sembuh. 他是瘸子，他永远不会被医治，他会一直这样。 Pilihan kami bulat, suster. Kami memilih Harum Lestari. 我们已经断定了，不可再改变了，我们选择的是 Harum Lestari。 Loh, tolong Bapak jelaskan kenapa Bapak memilih si Pengkor. 很奇怪，为什么先生啊，你为什么选这个小瘸子？ Saudara Bapak itu menatap kepala suster, 这个丈夫呢，他就盯着主 lalu 管， kemudian dia mengangkat kakinya, 抬起他的 mengangkat 脚， celana panjangnya dan berkata, 拉上 saya juga Pengkor, suster. 他的裤脚，就说：“我也是个瘸子啊，主 Suster 管。 itu terhentak, ”这个主管就很惊 dia 讶， diam, 他就愣住了， bibirnya gemetar. 他站定的嘴唇， Lalu dia berkata, sekarang saya tahu. 他说：“我现在知道， Ia akan berada di satu tangan yang mengerti tentang perasaannya. 他会活在一个真正理解他感受人的家里。” Saudara, selama ini orang tidak mengerti perasaan Harum Lestari. 弟兄姐妹，一直以来没有人明白理解 Harum Lestari 的感受。 Namanya Harum selama-lamanya. 其实他的名字叫芳香， Tapi 就是 orang Harum， memanggilnya tetap si Pengkor. 但是人家一直叫他的名字是瘸子， Ia tidak tahu betapa tercabik-cabiknya jiwanya. 他十分的心碎， Panggilan itu merusak mental dan harga dirinya. 因为这种绰号已经打败了他的自尊。 Namanya Harum Lestari. 其实他名字叫芳香 Harum Tapi Lestari， tetap orang memanggilnya Pengkor. 但是人家还是叫他瘸子。 Hanya Bapak itu yang mengerti. 只有这个丈夫，这个先生明白 Apa artinya dibully? 什么叫做被人凌 Apa 辱， artinya jadi anak cacat? 什么叫做身为一个残废的孩 Apa 子， artinya berjuang untuk sukses dengan kecacatan kaki seperti itu? 他如何以这样缺的脚还要奋斗要成 Kenapa 功？ Bapak itu bisa merasakan? 为什么这个先生可以感受？ Karena ia pernah berada di tempat yang sama. 因为他亲身经历过 Kecacatan yang 同样的 sama 事，他有同样的残 Pembulian 废， orang lain yang sama. 他领受过人家 Dia 的凌 merasakan 辱， itu. 他感受过一切， Oleh karena itu, 就是因为这样， simpatinya keluar begitu normal. 他的同情心、他的 Kasihnya 同 mengalir 感 secara 就 wajar. 非常自然的流露出 Bahkan 来。 dia telah mengadopsi
mengadopsi Harum Lestari sebelum dia mengatakan kepada anak itu. 其实，当他还没有对这个孩子说，他已经心里领养了 Harum Dia Lestari， telah menyayangi Harum Lestari 他已经爱着他了。 sebelum dia berkata kami akan mengadopsinya. 当他还没有说出我们要领养他，他已经爱上他了。 Saudara, itulah kasih Yesus. 这就是耶稣的爱， Dia imam besar agungmu. 他是尊荣的大祭司， Dia tahu pergumulanmu. 他知道你的挣扎， Dia tahu kejatuhanmu. 他知道你的堕落， Dia tahu perasaan ketidaklayakanmu. 他知道你感觉不配， Dia tahu semua itu. 他知道你一切的一切。 Tapi jangan kira dia meninggalkan engkau dan saya. 但不要认为他 Dia mengundang kita. 不要认为他离弃我们，他反而邀 Marilah 请我们。 dengan penuh keberanian 所以他说：“来吧，我们只管坦然无惧的 menghampiri tahta kasih karunia 来到他的施恩宝座前， supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita 为要 pada 得 waktunya. 连续蒙恩惠，做随时的帮助， Tak ada kebencian, 没有怨恨， tak ada dendam, 没有仇恨。 tak ada murka di hati Yesus. 耶稣的心里也没有愤怒， Karena ia telah membayar semua kesalahan dan dosa kita di kayu salib. 因为他已经在十字架上偿还了一切罪孽。 Tabir itu telah terbelah dua. 那个幔子已经分为两半， Itulah simbolis untuk mengatakan masuk anakku. 这就是象征着他对我们说：“孩子，进来吧。” Apakah saudara masih terus berdiri di luar tabir itu 那您还一直要在幔子外面站着吗？ dan meragukan kasihnya? 你还要犹豫他的爱吗？ Tabir yang terbuka itu tidak pernah punya arti 裂开的幔子不会有意义。 kalau saudara tidak melangkah dan berkata, "Aku datang Tuhan." 如果你不进来说：“神啊，我在这里。”这个裂的幔子没有意义。 Ampuni aku. 赦免我， Rasakanlah pelukannya. 你要感受到上帝的拥抱， Kau akan diciptakan jadi baru. 你会成为一个新造的人。 Maukah? 你愿意不愿意？ Mari kita berdoa. 我们祷告。 Saudara Allah tahu siapa engkau dan siapa aku. 弟兄姐妹，上帝非常清楚你和我到底是什么样的人， Ia tahu pergumulanmu dan pergumulanku yang terdalam. 他知道我们最深的挣扎， Ia tahu beratnya beban dosa yang kita pikul. 他知道我们负上的非常沉重的罪 Rasa 恶， malu dan rasa jijik yang kita harus bergumuli setiap saat. 我们自己一直在挣扎中非常误会、非常肮脏的感觉。 Tapi jangan pikir Allah menjauhkan darimu. 但不要认为神要离弃你， Ia justru membuka tirai yang robek itu lebar-lebar. 他反而把这个幔子裂开之后敞开、大开， Untuk mengatakan kepadamu dan kepadaku, 来对你和我这样说： masuk anakku. 我的儿子，进来吧， Ada kasih karunia yang aku siapkan buatmu. 有恩典准备给你， Ada pengampunan lagi dan lagi. 还有赦免，再有赦免。 Aku tetap mencintaimu dan mengasihimu. 我一直不断的爱着你， Saudara engkau yang ingin diampuni Tuhan, 你要主赦免自己的罪的， datanglah kepadanya. 你要来到他面前， Berdoalah. 你要向他祷告祈求， Katakan Tuhan, aku datang. 你要对他说：“主啊，我来了， Ampuni aku lagi. 再一次赦免我， Aku menyesal. 我后悔了。 Tapi panggilanmu tidak mungkin aku tolak. 但是你的呼召我不会拒绝的， Hanya satu yang bisa memaklumiku dan mencintaiku. 只有一位能够体谅我，能够连续我，能够赦免我， Engkau juru selamatku. 就是你，我的救赎主。” Saudara, undanglah Yesus masuk dalam hatimu. 弟兄姐妹，来邀请耶稣进入我们的心里。 Katakan Tuhan, 对他说：“主啊，
masuklah ke dalam hatiku. 求你进我的心来， Sucikan dosaku dengan darah-Mu. 用你的宝血洁净我的罪孽， Aku percaya 因为我相信 seluruh hukuman dosaku 我一切罪恶的代价 telah Kau tanggung di kayu salib. 已经你在十字架上被你还清了。 Katakan seperti itu kepada Tuhan, saudara. 对上帝这么说， Izinkan saya memimpin doa pertobatan saudara. 允许我来带领弟兄姐妹做这个赎罪的祷告。 Bapa di dalam surga, Engkau dengar jeritan anak-anak-Mu 在天上的阿爸父，你已经听到我们的喊叫声， yang merasa frustrasi setelah jatuh dalam dosa. 我们掉进罪里，感到很沮丧、很 Tapi 无 di 能。 Jumat Agung ini kami kembali melihat rancangan Tuhan yang luar biasa. 但是在耶稣受难节这一日，我们看见神奇妙的计划。 Pengorbanan-Mu yang kudus membayar lunas seluruh dosa kami. 你神圣的牺牲已经把我们的罪孽一切的还清， Sehingga kami yang berdosa tidak lagi di bawah murka Tuhan. 使得我们犯罪的不在你的愤怒之下了。 Terimalah doa anak-anak-Mu. 接受你孩子们的祷告， Perbaharui mereka. 更新他们， Kuduskan mereka. 使他们圣洁， Beri mereka hidup baru. 给他们新生命。 Saudara, adakah saudara yang pernah ditebus oleh darah Kristus? 弟兄姐妹，你是否被基督的血救 Namun 赎过？ kembali saudara melakukan dosa. 但是你又在犯罪 Dan。di Jumat Agung ini saudara diingatkan 在受难节，你再 bahwa 次被 hargamu 提 telah 醒， lunas dibayar 你的代价已经付清了， dengan darah Kristus sendiri. 是耶稣基督的宝血自 Dan 己 saat 洗 ini 清 engkau 的。 berkata, Tuhan, 而现在你要对神 ampuni 说 aku, 主啊，赦免我， perbaharui aku. 更新我， Jadikan aku harum lestari Tuhan, 让我成为一个永远芳 yang 香的， mengharumkan namamu karena 永 kasih 远 karuniamu. 永远让你的大名芳香。 Bapa di dalam surga, 在天上的阿爸父， hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ingin Tuhan ubah menjadi harum lestari. 你的仆人要为你的孩子祷告，他们要变为永远芳香的人。 Mereka punya kelemahan dan kekurangan, 他们有软弱， tapi kasih karuniamu cukup bagi mereka. 但是你的恩典够他们用， Dan mereka punya komitmen untuk menjadi harum lestari, harum lestari. 他们也要立志，要为主永远芳香，永 Yang 远芳香， mengharumkan namamu. 永远为你的名带荣耀芳香。 Bapa, pakailah mereka, 使用他们， kuduskan mereka. 使他们成圣。 Dan kiranya Engkau berkenan untuk membuat mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. 但愿主啊，愿你悦纳，使他们成为荣耀你的名的管道。 Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. 感谢你完美奇妙的牺牲， Kami akan terus memperingatinya 我们要不断纪念你。 juga saat ini. 就是在这个时刻也 Dalam 是， nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 在主耶稣基督的圣名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima roti dan anggur yang melambangkan akan penderitaan Kristus, mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian PPK 59. Jangan lupa Getsemani. Bait yang pertama. Ingat mahkota duri
terbesar yang sudah Tuhan berikan. Sesungguhnya kami adalah manusia yang berdosa yang seharusnya binasa, tapi Tuhan mau datang ke dalam dunia bahkan mati bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Biar Tuhan terus mengingatkan akan setiap kami akan pengorbanan yang terbesar yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Biar dalam hidup kami, selama hidup kami tidak lupa salib Tuhan, kami tidak lupa Getsemani. Terpujilah Engkau Tuhan, sucikan, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis. Bagi jemaat yang belum dibaptis untuk tidak mengambilnya terlebih dahulu. Kita naikkan pujian bait yang kedua. Mohon ku dimengertikan, Kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburku. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Cepat mari kita mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Mari kita periksa diri kita apakah ada dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Jika ada, mintalah belas kasihan pengampunan yang daripada Tuhan. Yang kedua, ucaplah syukur akan anugerah yang terbesar, pengorbanan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sehingga setiap kita boleh mendapatkan pengampunan, hidup yang kekal di dalam Kristus. Jika ada jemaat yang belum mendapatkan anggur, boleh angkat tangan. Tugas akan memperhatikan. Pada waktu perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengambil roti, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Setelah itu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan roti di tangan kanan kita.
Apakah semua sudah membukanya? Mari kita memakannya dengan penuh ucapan syukur. Apakah semua sudah membuka anggur di tangan? Bisa diangkat dengan tangan kanan kita. Mari kita meminumnya dengan penuh ucapan syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami diselamatkan semata-mata karena anugerah yang daripada Engkau. Kami diselamatkan bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa-jasa kami Tuhan, tapi karena kasih Tuhan, oleh karena salib Tuhan. Biar Tuhan terus menolong setiap kami dalam hidup kami, bahkan sepanjang hidup kami tidak lupa bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, sungguh boleh menjadi saksi Kristus, boleh terus memberitakan akan Kristus yang sudah mati, bangkit, dan yang akan datang kembali. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita naikkan pujian bait yang ketiga. Ku rela segenap hati memikul salibku, terima jalan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." 罗马书12章第1节说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。” Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari sekarang kita berkomitmen membuktikan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. 神已经证明了他对我们的爱，通过他在十字架的牺牲。所以现在我们要承诺，我们要证明我们的对他的感恩。我们要献上我们的生活，当作活祭，是圣洁的，是讨神喜悦的。 Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. 请弟兄姐妹们起立， Kita angkat amplop persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu kepada Bapa, sehingga Engkau rela menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Kami bersyukur karena kecintaan Yesus kepada Bapa. Maka Ia dengan taat menyerahkan dirinya, memberikan dirinya untuk menggenapi misi penyelamatan bagi umat manusia. Pemberian yang Kau berikan merupakan bukti nyata kasih-Mu kepada kami. Jika kami sudah melihat
Engkau memberikan dirimu bagi kami ya Tuhan. Masakan kami tidak lagi mau menundukkan diri, menyerahkan diri kami untuk memberikan tempat bagi Engkau di hati kami. Membiarkan Kristus tinggal di hati kami. Lewat firman yang kami dengar, biarlah kami boleh memberi diri kami. Membiarkan Engkau tinggal di dalam hati kami. Sehingga apa yang sebentar akan kami berikan dalam bentuk materi, itu merupakan wujud nyata ketulusan kasih kami untuk memberi kepadamu ya Tuhan. Inilah setiap kami di tempat ini Tuhan. Rela membiarkan, rela memberi tempat bagi Kristus untuk tinggal di hati kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, silakan duduk. 请坐， Mari saat ini kita akan mengangkat sebuah pujian hidup bagi Yesus. 我们一起来唱一首诗歌，为耶稣而活。 Hidup bagi Yesus, hidup yang tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar, oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan.敬佩主耶稣，从死中重跑，使我免去年负心主和好，感激主的爱，愿听主呼召，奉献我一切来随主引导。哦，主耶稣，我求主，我心奉献给你，以你在十字架上为赎我罪尽心。我要你做我救主，来住在我心里，我一生一世到永远。哦，主完全归你。Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan pasrahkan. Jemaat silakan bangkit berdiri. 弟兄姐妹们起立。 Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu ia adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 罗马书1章36节说：“因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永永远远。” Doxologi. 上一颂，
bersyukur Tuhan untuk waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Secara khusus kami memperingati akan Jumat Agung. Biarlah Tuhan kiranya terus menolong, memimpin akan kehidupan iman kami. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh terus tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak menggantikan iman kami kepada yang lain. Tuhan kiranya menolong. Mampukan kami terus boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh karena pada waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, pada waktu kami berharap kepada Tuhan, kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan yang dihadapi, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, damai, sukacita yang daripada Engkau. Berkati kesehatan setiap jemaat Tuhan di dalam kehidupan keluarga, di dalam usaha pekerjaan, dalam studi anak-anak, masa depan mereka kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Kiranya rahmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. 会中请坐，默祷。 Ya, selamat siang Bapak Saudara sekalian, kita tidak ada pengumuman hari ini. Saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Beni Solihin dan Ibu Elis Chandra yang sudah membawa firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Saudara sekalian, kita akan ketemu lagi di dalam ibadah Paskah pada hari Minggu pukul 7.30 dan juga pukul 10 pagi. Demikian warta pada hari ini. Selamat menjalani, memperingati akan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.